Pulau Pinang awalnya dikenali sebagai Pulau K1. Pulau K1 ini dinamakan daripada seorang pelayar yang bernama Ragam. Apabila pokok pinang mula ditanam di situ, nama tersebut ditukarkan kepada Pulau Pinang. Selain itu, majoriti penduduk Pulau Pinang ini yang telah lama duduk di sini menggunakan dialek Kedah kerana negeri ini sangat bersepadan dengan negeri Kedah, Perlis dan juga Perak. Pulau Pinang sangat terkenal dengan tarian Boria. Boria ini adalah sejenis teater yang amat popular di negeri utara Malaysia, terutama Pulau Pinang. Secara umumnya, asal permainan Boria ini dikaitkan dengan peristiwa Karbala di Parsi. Persembahan Boria mempunyai dua segmen, iaitu sketsa dan nyanyian. Nyanyian Boria diketuai oleh seorang tukang karang, biasanya akan memegang tongkat penunjuk ketika menyanyi. Selain itu, makanan tradisional di sini pula terkenal dengan makanan seperti laksa Penang, char kway teow, kuih serabai dan juga halwa Maskat. Selain itu, makanan tradisi di sini pada dahulu ketika dikenali yang kian kini dilupakan, iaitu halwa Maskat. Makanan tradisi ini merupakan hidangan istimewa di Pulau Pinang, tetapi hidangan ini dihidangkan ketika waktu perkahwinan dan juga bertunangan. Ada juga di setengah masyarakat menghidangkan makanan ini ketika waktu akad nikah. Makanan ini juga dikatakan tidak sesuai dihidangkan sebagai pencuci mulut kerana penghasilan makanan ini mengambil masa yang agak lama, iaitu selama tempoh beberapa hari. Setelah kita mengetahui sedikit tentang latar belakang kuih ini, saya pula akan memberitahu cara-cara penyediaannya, walaupun teknik membuatnya yang rumit serta memakan masa dari proses penyediaannya, sehinggalah proses mengacak adunan membuatkan kuih ini semakin dilupai. Sebelum kita menunjukkan cara-cara memasaknya, kita kenalah tahu bahan-bahan yang diperlukan. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 kg tepung gandum, 1 kg gula pasir, 1 kg gula batu, garam, pewarna, minyak sapi, badam dan gajus serta air mawar. Proses pertama untuk membuat halwa Maskat ialah membancuh tepung di dalam satu bekas dengan air yang cukup, dan bancuhan itu perlu diuli dengan sebati sehingga menjadi dough yang berbentuk bulat. Selepas dough itu siap, ia perlu dibasuh untuk tujuan membuang getah tepung. Tekstur tepung itu akan menjadi seperti getah. Air basuhan tepung itu tadi akan ditapis untuk memastikan tiada benda sing dan kemudian diletakkan di dalam bekas yang tertutup untuk disimpan dan diperap dalam lebih kurang 3 hari sebelum digunakan untuk membuat halwa Maskat nanti. Manakala air tepung itu perlu ditukar setiap 6 jam supaya mendapat hasil yang lebih baik. Proses seterusnya ialah membuat air gula serta dicampurkan dengan gula batu. Selepas air gula itu sudah menjadi, kita sudah boleh masukkan mendakan tepung yang sudah diperap itu. Untuk menghasilkan kuih halwa Maskat yang cantik dan tidak melekat, perlu menggunakan periuk tembaga. Setelah adunan itu menjadi pekat dan lekat, kita boleh masukkan minyak sapi sikit demi sikit. Selepas itu, masukkan bahan lain seperti pati oren untuk memberi sedikit rasa masam pada kuih ini, dan campur juga dengan hirisan badam untuk mendapatkan tekstur yang kenyal. Seterusnya, untuk menaikkan lagi seri halwa Maskat ini, kita boleh menambah sedikit pewarna kuning. Adunan ini perlu dikacau tanpa henti sehingga ia masak.
Setelah ia masak, boleh dimasukkan di dalam bekas untuk disejukkan dan boleh dijual atau dihidangkan kepada tetamu. Selepas kita mengetahui latar belakang serta cara memasak kuih halwa maska itu tadi, saya akan mengulas berkaitan dengan kepentingan makanan tradisional ini. Antaranya ialah dapat membuka minda dalam kalangan generasi kini seperti kami tentang menjaga tradisi makanan yang jarang didengar. Apa yang kita boleh lihat adalah mereka lebih gemar akan makanan viral berbanding makan makanan tradisional atas punca kurang pendedahan daripada ibu bapa tentang nama-nama makanan tradisional yang orang terdahulu suka. Kesannya, makanan tradisional semakin tenggelam banjiri dengan kuih moden zaman kini, malah ia kurang mendapat tarikan daripada generasi muda. Bukan itu sahaja, kami berkongsi pengetahuan tentang makanan tradisional ini dengan orang lain supaya masyarakat di luar sana turut mengenali makanan yang berasal daripada Pulau Pinang dan mereka boleh mencuba untuk merasai kenikmatan makanan ini dengan cara belajar membuatnya. Hal ini kerana negara kita mempunyai keistimewaan yang tersendiri seperti tempat pelancongan yang menarik, kepelbagaian etika dan tradisi, tapak warisan dunia dan kepulauan tropika. Dengan memanfaatkan keistimewaan negara kita, para usahawan dapat menjana pendapatan dengan menjual makanan tradisi di seluruh negara. Kesannya, perniagaan yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar, malah dapat mengekalkan tradisi makanan tradisional negara kita. Sebab apa kita memilih kuih halwa Maskat ini? Kerana ia ada kelebihannya yang ada pada kuih halwa Maskat ni, iaitu kuihnya yang rasa unik dan lembut. Hal ini ia terkenal dengan teksturnya yang lembut, likat dan kenyal serta mempunyai manis yang tidak terlalu berlebihan. Kuih ini boleh dinikmati sebagai manisan atau menjadikan pilihan hidangan ringan yang enak. Oleh itu, kuih ini bukan sahaja memikat kerana rasanya, tetapi juga nilai tradisionalnya yang tinggi. Selain daripada itu, ia memerlukan proses pembuatan yang teliti dan juga kesabaran yang tinggi. Mungkin kerana cara penyediaannya yang rumit dan memakan masa dari persediaan sehingga proses mengacau adunan ini yang secara berterusan. Ini kerana manisan ini perlu diperam beberapa hari sebelum dikacau pada api yang perlahan. Sekiranya tidak, campuran tersebut mungkin berkerak dan hangit. Oleh itu, ia menjadikan kuih ini sangat dihargai kerana tidak mudah untuk disediakan dengan sempurna. Kuih halwa Maskat ini juga mempunyai daya tahan yang lama jika disimpan dengan betul. Ia tidak cepat basi dan sesuai untuk dihidang atau disimpan dalam jangka masa yang panjang. Akhir sekali, kuih ini bukan sekadar makanan, tetapi ia juga mewakili warisan budaya dan sejarah orang Melayu. Kuih ini ialah orang dahulu, orang lama lah yang suka makan. Zaman ini, sekarang susah untuk kita menjumpai kuih seperti itu. Jadi jika ternampak atau terjumpa kuih ini, anda perlu mencuba rasanya, okey?
Hal yang demikian, kuih halua Maskat ini adalah memang sebuah pencuci mulut yang unik dan penuh dengan rasa tradisi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran membuat halua Maskat. Jadi, untuk membuat halua Maskat ini perlu menggunakan teknik yang tepat dan kesabaran yang tinggi. Cabaran yang pertama ialah kesukaran menentukan masa memasak. Jadi, membuat halua Maskat ini perlu membuat masa yang tepat, tidak boleh terlebih atau kurang. Sebab ia boleh menjejaskan rasa dan ketahanan halua itu sendiri. Kedua ialah kawalan suhu dan api. Jadi halua Maskat ini tidak boleh dinyalakan dengan api yang tinggi kerana ia boleh menyebabkan halua Maskat ini hangus di bahagian bawah. Jadi halua Maskat ini perlu menggunakan api yang sederhana ataupun api yang kecil dan perlu mengacau untuk mengelakkan halua Maskat ini hangus. Tiga ialah mengelakkan adunan daripada berketul. Jadi halua Maskat ini perlulah dikacau dengan betul dan tidak mengambil sewenang-wenangnya kerana halua Maskat ini mudah berketul. Jadi halua Maskat ini perlulah dikacau secara berterusan dengan api yang sederhana sehingga pekat dan berkilat. Latihan dan ketelitian yang untuk kita melakukan halua Maskat ini dapat menghasilkan halua Maskat yang sedap dan tahan lama. Akhir adalah penyimpanan halua Maskat dengan cara yang betul. Jadi halua Maskat ni mudah merosak jika tidak disimpan dengan cara yang baik. Jadi kita perlulah sebelum masuk ke dalam bekas itu, kita perlulah memastikan halua Maskat itu sejuk dahulu sebelum disimpan dalam bekas yang kedap udara dan perlulah diletak di tempat yang sejuk dan kering.